yang seterusnya kita ada example 2 dekat sini. Okay, dia suruh cari investigate the balancing condition of a 2-stroke 6 cylinders inline engine with firing order 142365 with respect to engine central plane of symmetry. Given piston mass is M, crank radius is R, length of connecting rod is L, distance between cylinders D and the angular velocity is omega. Okay. Jadi untuk soalan ni selalunya dia akan bagi sehingga ni je. Okay, sehingga ni saja. Lepas tu yang lain kena buat sendiri. Okay, jadi untuk soalan ni first kena cari kedudukan dia mengikut firing order. Kita cari primary crank dia theta berapa dan dua theta dia berapa. Untuk theta ni formula dia kena bahagikan dengan 360 bahagikan dengan nombor silinder. Okay, sebab yang ni adalah 2-stroke, okay, 2-stroke engine. Jadi 360. Okay, dan you akan dapat sini 60 darjah. Okay, 60 darjah. Jadi bila susun, okay, susun kedudukan equivalent mass tu, satu dia akan berada dekat atas, 60 darjah seterusnya adalah silinder nombor 4, okay, kemudian 60 darjah seterusnya adalah silinder nombor 2, 60 darjah seterusnya adalah nombor 3, 60 darjah seterusnya adalah silinder nombor 6 dan last sekali adalah silinder nombor 5. Okay, jadi yang tu adalah kedudukan balancing masses dia. Okay, balancing masses dia. Dan untuk secondary crank, you hanya perlu darabkan dengan 2, jadi 2 theta 120 darjah. Okay, bila susun dia akan jadi 1, 4, okay, 2, 3, 6, 5. Okay, macam tu. Okay, dia 120 darjah. Okay, interval dia. Okay, daripada tu, okay, solution step yang kedua, buat table. Okay, kita buat table tu. Untuk reciprocating masses inline engine ni, you hanya perlukan 4 kolom ni. Plane, MRD dan MRD. Untuk theta ni dia adalah yang ni, okay, dan 2 theta adalah yang ni. Okay, jadi hanya perlukan 4 kolom ni saja. MR dia akan sama, okay, dia akan sama MR untuk semua silinder. Untuk D ni, okay, untuk D kalau you perhatikan dekat sini, dia ada negatif 2.5D, negatif 1.5D, negatif 0.5D. Okay, dan dia tak ada kosong dekat sini, dia tak ada kosong lah. Okay. Sebab dia ada berapa silinder? 6 silinder. Okay, jadi dia berada reference tu, dia berada antara silinder nombor 3 dan silinder nombor 4. Okay, jadi sebelah kanan daripada reference adalah positif, sebelah kiri daripada reference adalah negatif. Okay, jadi D itu adalah distance antara silinder. Okay, jadi sebab tu dia letak dekat sini yang nombor 4, 5, 6 tu positif, okay, dia tambah-tambah 1, 0.5D, 1.5D dan 2.5D. Dan untuk 3, 2, 1 ni dia jadi negatif 0.5D, negatif 1.5D dan negatif 2.5D. Okay, kemudian kirakan MRD hanya perlu darab lah. Okay, darab MR dengan D, okay, you akan dapat nilai untuk MRD bagi setiap silinder. Okay, jadi bila dah lengkap dekat sini dan lengkap theta dan 2 theta, boleh investigate untuk FP, FS, MP dan MS. Okay, jadi untuk solution step, okay, nampak dekat sini FP, FS, MS dan MP. Dia punya FP, FS, MP, MS. Okay, ada 4. Okay. Jadi untuk penyelesaian dia, okay, untuk inline engine, you boleh selesaikan MR dahulu. Okay, MR adalah forces. Okay, jadi MR dia semua sama. Okay, jadi senang lah. Okay, senang. Dan bila you susun dekat sini, okay, yang ni adalah direction dia. Okay, you boleh nampak MR1 dekat atas, yang ni berdasarkan theta tadi, okay, you dapat theta sini. Okay, yang ni adalah dia akan jadi MR1, yang ni MR4, MR2, MR3, MR6, MR5. Okay.
dan bila perhatikan dekat sini dia balance. Okay, you tengok dia punya direction dia dan dia punya magnitude pun sama. Jadi kita boleh kata FP tu dia balance. Okay, FP balance. Primary force dia balance. Kemudian untuk investigate secondary force, okay, kita guna 2 theta. Okay, 2 theta dan letaklah okay, untuk magnitude dia sama dengan MR per N. Okay, kalau secondary force dia ada N ni. Okay. 1 dekat atas, 1 dan 3 dekat atas, 4 dan 5, 4 dan 6 dia sebelah sini dan 2 dan 5 sebelah sini. Okay, bila perhatikan magnitude dia, okay, dan direction dia, okay, yang ni dia akan okay, dia akan cancel, okay, cancel bahagian X dia, okay, dan dia akan ada bahagian sin dekat sini. Dan kalau you kira, okay, sin tu 4 darab 4 darab sin 30 dia akan sama dengan 2. Okay, 4 sin 30, okay. You akan dapat 2, jadi dia akan cancel out yang 2 atas ni. Okay, 2 atas ni. Jadi untuk Fs dia akan balance. Okay. Secondary force dan primary force untuk inline engine selalunya dia akan balance. Okay, balance. Yang masalah adalah MP ataupun MS. Okay, jadi untuk MP, okay, yang ni MP, yang ni jalan kerja ni sama macam balancing rotor. Okay, you nampak dekat sini dia ada MRDX, dia ada MRDY, lepas tu MRDX untuk secondary force dan MRDY untuk secondary force, dia secondary couple. Okay, couple. Okay, jadi untuk MP you kena rujuk pada kolom MRD, okay, kolom MRD dekat sini dan juga theta dia, okay, theta dekat sini. Okay, jadi untuk silinder satu dia ke atas dan nilai dia adalah sama dengan negatif 25 MRD. Okay, tengok dekat sini negatif 25 MRD ke atas. Kemudian kita tengok silinder number 4 dekat situ. 4 arah sana, 0.5 MRD, okay, 0.5 MRD. Kemudian silinder number 2, okay, yang ni 1.5, silinder number 2 negatif 1.5 MRD, okay, negatif 1.5 MRD. Yang ni silinder number 3, negatif 0.5 MRD, okay. Silinder number 6, 2.5 MRD, okay, dekat sini. Dan silinder number 5, okay, 1.5 MRD. Dan bila you tengok diagram ni, you boleh automatically kata yang ni adalah imbalance. Okay, you tengok dekat sini yang ni tak sama panjang, okay, yang ni dia sebenarnya makin bertambah sebab yang ni positif, yang ni negatif. Okay, jadi dia dua-dua akan pergi sini. Okay, jadi untuk MP ni dia not balance. Jadi untuk kira, okay, yang ni kena kira lah bila ada yang tak balance, okay, kena kira guna equation ni MRDX omega kuasa 2, okay, sama dengan MPX, okay, dan pada arah Y dia akan jadi MPY. Okay, jadi yang ni pada arah X kena consider yang ni 0.5 cos 30, lepas tu negatif 1.5 cos 30. Pada arah negatif you ada negatif 2.5 dia dan 1.5, okay, negatif 1.5, okay, sebab dia arah ke belakang, okay, kita assume dia ke depan positif. Okay, jadi yang tu adalah untuk cari MPX. Okay, dia akan dapat dengan omega kuasa 2 MRD, you akan dapat nilai couple sana. Okay, couple. Okay, selesaikan yang ni, you akan dapat nilai untuk MPX in terms of MRD omega square. Okay, MRD omega square. Yang ni saya rasa nilai dia akan jadi 3, 2, 5 cos 30. Okay, yang ni dia akan jadi 5 cos 30, 4.33 kot. 4.33. Dan nilai dia adalah negatif 5 cos 30, 4.33. Okay, 4.33 omega kuasa 2 MRD.
Yang tu untuk MPX, kemudian cari MPY, guna equation ni. Jadi untuk Y kena cari, kena letak semua equations ni, 6 silinder sebab dia semua ada pada arah Y. You ada negatif 2.5, negatif, yang ni kat mana ni? Okay, yang ni negatif 0.5, dekat situ. Dan kemudian you ada 0.5 sin 30, negatif 1.5 sin 30. Yang ni 2.5, negatif 2.5 sin 30 dan 1.5 sin 30. Okay, jadi ada sebanyak tu. Okay. Selesaikan yang akan dapat MPY. Doktor, MPY. Ya? yang sin 30 tu start daripada 0.5 kan, empat direction kan? Sebab dia pada okay, faham. Dia 4 direction. Untuk yang ni kita ambil bulat-bulat, negatif 2.5 dan negatif 0.5. Yang sin 30 ni dia start daripada 0.5, yang ni, 1.5, yang ni negatif ni. Negatif 2.5 sebab dia kat bawah. Yang ni 1.5. Okay. Yang ni panjang sikit lah sebab dia ambil kira semua 6 ni ada pada arah Y. Okay. Yang ni kalau kira dia akan dapat 1.5, negatif 1.5. You verify tu nilai dia. Okay. Nilai dia sepatutnya adalah negatif 1.5. Okay. Negatif 1.5 MRD omega kuasa 2. Okay, Newton meter. Sebab dia negatif, jadi arah dia ke bawah. Dan bila kita gabung dua-dua ni, MPX dan MPY, akan dapat MP sebenarnya adalah pada kuadran yang ketiga. Okay, theta dia 19 darjah kat situ. Dia kena tambah 180. Ataupun you hanya, kalau untuk inline engine, you hanya tunjuk macam ni. Okay, you tak perlu ambil daripada kosong darjah. Okay, jadi you tunjukkan theta P tu, dia daripada horizontal. Dan dia adalah pada arah 19.1 darjah daripada horizontal, dan MP dia sebenarnya adalah pada kuadran yang ketiga. Okay, nilai dia sepatutnya sama dengan 4.58. Okay, 4.58 MRD omega kuasa 2. Okay, tulis lepas tu tolong verify nilai tu. Okay, bila kira you ada masa nanti, you kira. Okay, dia sepatutnya adalah 4.58. Okay. MRD omega kuasa 2. Okay, yang tu untuk MP. Jadi untuk engine ni, MP dia not balance. Okay, yang tu satu. Kemudian kita kira pula untuk MS. Dan untuk MS, kita buat cara sama. Tapi yang ni dia masih rujuk pada kolom MRD dekat sini. Dan dibahagikan dengan N, ratio dia. Dan rujuk pada secondary crank. Okay. Kalau secondary, dia mesti rujuk pada secondary crank. Okay. Jadi you boleh nampak dekat sini dia ada 3 direction. Okay. Pada arah ni, dan pada arah ni. Okay. Dan bila kita letak nilai dia, yang ni adalah 1 tadi. Yang ni 1 dan 3 dekat sini. Okay. Yang ni 1, yang ni 3. Yang 4 dan 6 sebelah sini. Okay, positif dan positif. Dan 2 dan 5 dia dekat sini. Okay, nilai dia sama. Okay, 2 dan 5 tu nilai dia sama. Dan tapi satu negatif, satu positif. Okay, dan pada direction yang sama. Jadi yang ni sebenarnya dia boleh cancel out. Okay, you boleh cancel out yang ni, you hanya tinggal 4 benda ni saja. 1, 2, 3, 4. Jadi dalam pengiraan you banyak boleh kurangkan lah. Okay, you boleh kurangkan. Kalau untuk cari MSX tu, yang ni dah tak perlu. Okay, jadi hanya perlu consider dua nilai ni. 0.25 MRD per N dan juga 2.5 MRD per N. Okay, dekat sini. Okay, jadi nampak. Okay, cos 30 iaitu adalah MSX dia. Okay, MSX dia.
Dan kalau kira yang ni sepatutnya dia adalah 3 cos 30. 3 cos 30 sama dengan 2.6. Ya. Okay, yang ni tolong verify nilai dia. Ni sama dengan 2.6 MRD omega kuasa 2 per N. Okay, jangan lupa per N tu sebab dia secondary. Okay, dan meter. Dan kemudian untuk arah Y kena consider 4 benda. Negatif 25, yang ni negatif 0.5, 0.5 dan 2.5. Yang ni dia akan jadi negatif sebab dia negatif ke bawah, okay, ke bawah dan kena darabkan dengan sin. Okay, tu kat situ sin. Jadi yang ni MSY sepatutnya dapat sama dengan negatif 45 MRD omega kuasa 2 per N. Oh, panjang. Okay. Negatif 4.5 MRD omega kuasa 2 per N. Okay, Newton meter. Okay, yang tu adalah untuk MSY. Okay, dah ambil nota? Okay, dah noted. Jadi untuk MS sebenarnya dia adalah gabungan MSX dan MSY. Okay, you buat resultant kat situ, you akan dapat MS2 sama dengan 5.2. Okay, 5.2 MRD omega kuasa 2 per N. Okay, 5.2. Okay, dekat sini. Dan theta dia guna aktan tu MSY per MSX. Okay, dia akan dapat sini sama dengan 60 darjah. So, dia adalah 60 darjah. Dia adalah pada kuadran yang keempat. Okay, kuadran yang keempat. X positif tapi Y negatif. Okay, jadi dia berada pada kuadran yang keempat. Okay, jadi selesailah soalan nombor 2. Okay, example nombor 2 ni. Okay, di mana jalan kerja dia, okay, first cari angle interval dan theta, okay, 2 theta, okay, kemudian build table ni, okay, table untuk inline engine hanya ada 4 kolom, plan MRD dan MRD, okay, reference dia sentiasa berada dekat tengah-tengah, okay, tengah-tengah crank tu, okay, tengah-tengah shaft tu. Dan untuk inline engine yang kena investigate FP, FS, MP dan MS. Okay. Cara dia FP dan FS rujuk MR, MP dan MS dia akan rujuk MRD. Okay. Jadi you buat diagram ni macam ni. Okay, yang ni wajib buat bila dia kata investigate, yang ni wajib buat. Okay, walaupun you tahu dia balance, FP dan FS selalunya mesti balance. Tapi diagram ni mesti buat. Okay. Kemudian untuk MP dan MS you rujuk pada MRD. Okay, dan juga theta dia. Theta kalau primary MP you rujuk theta, kalau MS you rujuk 2 theta. Okay. Buat diagram tu kemudian kena kira. Okay, kena kira dekat sini. Selalunya dalam soalan you, okay, soalan you dia akan bagi good firing order. Yang ni saya letak saja dia punya firing order. Jadi sebab tu you ada 2 unbalance dekat sini, satu MP dan juga satu lagi MS. Tapi selalunya kalau you ada good firing order, you akan ada hanya ada satu, dia sama ada MP, okay, ataupun MS yang unbalance. Okay, yang unbalance. Dan untuk good firing order sebenarnya dia kena letak bersama. Okay. Yang ni 3 dengan 4 kena sama. Okay. 2 dengan 5 kena pada tempat yang sama. Dan 1 dan 6 ni pada tempat yang sama. Contohnya yang dekat sini. Okay. Katalah yang ni adalah 2-stroke cylinder engine. Okay. Jadi 1, 6 tu sepatutnya dia sama. 2, 5 sama, tempat yang sama. Dan 3, 4 tu tempat yang sama. Supaya dia boleh cancel out. Okay, dia punya couple tu ataupun dia punya forces tu. Okay, jadi firing order yang sesuai mungkin 1, okay, you boleh susun 1, 2, 3, 6, 5, 4, okay, ataupun 1 boleh 1, 5, 4, okay, 6, 2, 3, okay, dan banyak lagi combination. Okay, yang penting dia dalam kedudukan ni. Okay, untuk good firing order. Okay, selesai soalan 2. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa pertanyaan?
Untuk example yang kedua tu,